Halo, hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Pukul 10 10.30, 10.25, 10.30. Oh, dah nak habis dah hari ulang tahun ni. Sedih ya, sedih ya. Hey, Khalid pun ada. Khalid. Hai apa khabar? Semoga sihat-sihat saja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada banyak saya dapat DM daripada fans, kawan-kawan, hantar WhatsApp wish happy birthday pada saya. Thank you so much. Ada yang saya tak sempat nak reply. Pada member jangan kecil hati. Mana yang itulah, yang DM tu memang lagilah saya tak terlayan kan maksudnya, sebab ada benda yang saya tengah usahakan sekarang. So tak adalah saya nak fokus sangat dengan menghadap phone je kan. Apa-apa pun thank you so much. Terharu rasa diri ni disayangi ya. Bila kalau dengan PKP sekarang kan, duduk seorang-seorang kat rumah, celebrate birthday pun seorang-seorang, then barulah start rasa appreciate dengan all those wishes daripada orang yang saya kenal, orang yang saya tak kenal. This year rasa macam something sikit lah, rasa lain sikit lah, rasa impact dia kuat sikit. Terima kasih atas kata-kata semangat. Terima kasih atas kata-kata sokongan. Happy birthday orang Melaka. Thank you. Musrifah pun wish happy birthday. Thank you. Dah nak habis dah. Ada lagi 2 jam aja. Thank you so much Syaradia. Thank you. Rebellious Shopee. Thank you. Thank you semua yang ucapkan birthday pada saya. Hari ni bukan saya punya birthday je seorang macam Lita Rudaini pun birthday dia hari ni. Lepas tu anak Adila Fatin pun hari ni birthday. Happy birthday siapa yang celebrate hari ni for birthday. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang lebih baik, diberi rezeki yang melimpah ruah pada semualah. Yang baik yang mengucapkan ataupun yang terima ucapan. Okay. So yes guys, PKP ni sambung lagi ni. Okay. So saya dah dapat rasa dah situation yang lain tu. Because birthday tahun ni tak dapat bersama dengan keluarga, memang rasa lain sangat lah. Selalunya saya akan alis balik kampung kan, jumpa dengan family, jumpa mak saya. But this time rasa lain. Kak Dila, thank you for visiting my IG live. So yeah, kepada kita semua ni rasa lain sikit lah kan this year. Memang sangat lain. So Ramadan pun is just near the corner. Apa preparation korang semua? Dah ready dah nak menghadap Ramadan yang lebih, saya rasa lebih mencabar kot, sebab kita duduk kat rumah aja kan, dengan tak ada nak buat apa. Tak biasanya kalau bulan Ramadan kita bekerja kan, at least masa tu terluang dengan bekerja. Tapi during this time memang agak lain lah. So, apa pendapat korang? Apa yang dah set ke, dah plan ke aktiviti nak buat? Bamin apa khabar? Stay safe man, stay safe. Kenapa mata berkaca? Mata saya memang berkaca-kaca. So guys, yes, harapnya korang akan stay strong. Sebab yalah, kita disambung lagi kan sampai ke 28 April kan. Tak tahu macam mana nak menghadap Ramadan this year. Dengan tarawih kita, dengan
kadang berbuka puasa kita pun dah mungkin akan agak sedikit yang banyak kelainan ni kan. Encik ENDY97 tanya saya, apa workout rutin sepanjang RMO ni? Oh dik, mantap dik soalan. Abang sebenarnya masa masa RMO ni saya punya rutin workout dah jadi macam tak berapa tersusun sangat. Saya selang sehari. Dulu macam sebelum ni saya at least everyday jugalah saya pergi ke gym, workout dengan saya punya PT K sekarang ni memang tengah tak ada buat apa lah kan, confirm memang tengah jaga anak, tengah makan dia kan sekarang. Itu masa saya dengan masa sebelum RMO dulu saya memang everyday, like every morning. Tapi sekarang ni dah jadi selang-selang lah bro. Sekejap pergi, sekejap workout, sekejap hari ni workout, besok tak. Biasalah workout kat rumah ni dia punya challenging daripada segi mental tu memang kuat sikit kan. Sebab yelah buat seorang-seorang, and plus abang ni dah umur 38. So 38 mental tu selalu koyak. Kalau nak workout seorang-seorang tu dalam setengah jam aja, bila dah rasa penat je dah stop. So parai sikit lah. Itulah. Tapi daripada segi makan memang kena jagalah. Ni siapa ni? Mia Zatun ni. Mata pun dah tak nampak ni. Tak tahu sebab baca buku ke sebab main game ni. Masalah ni. Mata dah tak nampak ni. Kami kerja hospital hari-hari keluar. Okay, frontliners, Barisan Hadapan, thank you so much. Pada Barisan Hadapan, saya lupa nak wish. Terima kasih kepada anda semua atas usaha demi keselamatan orang-orang yang mereka-mereka yang dijangkiti COVID-19. Semoga anda diberi hidayah, semoga anda diberi rahmat, semoga diberi kelebihan daripada segi kehidupan dan sebagainya. Sebab pada waktu ini anda semua memang sangat-sangat diperlukan lah. Kan? Thank you Terima kasih. Bahagia dunia akhirat anda pun sama. Terubah rindu tonton semua drama Remy ketika berkurung ni. Alamak, saya pun tak ada lah tengok drama. Dah mata ni macam tak boleh nak tengok movie sangat. Hari tu ada lah, mula-mula PKP hari tu saya ada tengok movie. Saya like movie like crazy lah. Satu hari dalam 5-6 movie, 7 movie. Lepas tu saya tukar sikit rutin, baca buku pula. Lepas tu main game pula. Lepas tu workout pula. Dia memang dah 3 minggu kan. Tak tahu lah, mungkin lepas ni saya sambung balik tengok movie ke kan. Hello Sana, hello. Kau masak sendiri ke Min? Memang lah bro Min, aku punya masakan memang terbaik lah bro. Masak sendiri tu kan, dekat phone tu type, tekan je Grab Food Panda sampailah makanan Bamin. Tapi kadang men ada juga masak Maggi lah. Don't give up bro Remy, 38 still young bro, keep your workout. Okay, thank you Weisling Adan, thank you. Apa buku favourite abang Remy? Buku favourite sekarang ni saya tengah baca ni daripada Hamka, Lembaga Hidup. Ikhtiar sepenuh hati memenuhi ragam kewajipan untuk hidup sesuai ketetapan ilahi. Ni buku saya tengah baca sekarang. So dalam buku ni banyak lebih menceritakan tentang jalanan hidup manusia yang ditetapkan sejak dalam kandungan. Dia bercerita tentang rezeki, dia bercerita tentang ajal, dia bercerita tentang
tentang kadar dan kadar, cita-cita dan sebagainya lah. Saya suka baca buku-buku yang lebih banyak memberi motivasi pada kehidupan. Dek, after a while dalam hidup kau akan melalui proses dan juga fasa-fasa yang di mana akan mengoyakkan mental kau. So, saya memang melalui fasa tu lah. This time memang bukan tak nak baca buku science fiction ke, buku romance ke, tapi tukar-tukar lah. This time dengan PKP ni saya rasa benda yang boleh bagi motivation pada saya adalah buku-buku yang bercorak lebih pada self motivation. How you survive alone? Bertabahlah. Tak apa, saya bahagia dalam dunia saya. Sebab sebelum ni pun memang Lone Ranger kan. So, saya okey. Cuma rasa tepu sebab tak bekerja dan berjumpa dengan orang luar kan. Sebab pentingnya sebenarnya bila berjumpa dengan orang luar ni, sedikit sebanyak dia bagi kita idea, sedikit sebanyak dia bagi kita share energy kan. We are sharing energy dengan setiap orang yang kita jumpa, baik negatif ataupun positif. Secara tak langsung kita akan belajar about everything. Tapi bila duduk seorang-seorang ni, kita tak share energy, baik negatif ataupun positif. So dia rasa macam stagnant dia life tu. So kita punya health condition pun rasa macam stagnan je macam tu. Itu je lah saya rasa. Alhamdulillah, but so far Alhamdulillah okey. Ada game, boleh main game, boleh baca buku, boleh continue my painting. Acah-acah je macam pro. Boleh lah mengisi masa lapang. Kak V, terima kasih Kak V. Kak V doakan Remy panjang umur, sentiasa sihat dan berjaya dalam apa jua yang diceburi, mendapat kebahagiaan. Terima kasih Kak, terima kasih so much. Saya tahu lah, tiba-tiba rasa sekarang ni lah, rasa macam bila orang mendoakan saya ataupun cakap semoga panjang umur, murah rezeki tu, saya rasa macam it's really rasa lain lah. Because sekarang ni, as you guys can see, bila umur kita, ajar sekarang dia tak ikut, dia tak macam dulu. Macam dulu selalu kita tengok bila orang-orang yang biasa pergi meninggalkan kita, dia adalah dalam lingkungan umur dalam 50-an, 60-an. But this time around, dia dah tak kira umur. Kita dah tak boleh predict. Kadang-kadang tu umur 20-an pun boleh kena sakit dalam tidur, meninggal dalam tidur. And then umur 30-an, umur 40-an. So sekarang ni saya rasa macam hidup berada di hujung dah tak lama. At any time, by now, at the age of 38 ni, maybe lagi 4-5 tahun saya punya time, saya tak tahu. Sebab tu saya rasa macam bila orang mendoakan semoga panjang umur, dapat kesihatan yang lebih baik, saya rasa itu lebih important sebenarnya daripada benda-benda yang lain. So thank you so much Kak V atas doa Kak V pada Remy. Thank you. Seram. Takutlah, biasalah manusia memang kena takut mati kan. Kalau kita tak takut mati, nanti kan tak jadi orang. So saya rasa saya takut. Remy, muka tu jarakkan sikit dengan phone sebab dah macam Syed Saddiq buat live pula. Saya tak pernah tengok Syed Saddiq punya live macam mana, saya tak tahu. So nak kena jauhkan macam ni ke apa? Tak, rasa gelap lah. Bila duduk jauh macam ni rasa gelap, tak ada cahaya kan. So saya kena pergi dekat sikit sebab bawah ni lampu. Bagilah Chan rasa cerah sikit. Birthday boy. Abang bila nak kahwin ni ditunggu tau. Jangan cakap babe, jangan cakap awak je yang tunggu saya nak kahwin. Sebab saya sendiri pun tunggu bila saya nak kahwin.
Jujur. Terima kasih yang mendoakan panjang umur. Terima kasih. Kenapa tak cukur misai dan jambang tu Bang Remy? Atika Awi tanya saya. Dek, saya rasa inilah time dia yang saya rasa saya boleh jadi diri saya kot. Dah penat. Bukan penat lah, macam setiap kali bila berlakon saya akan shave. Sekarang ni memang tengah rehat gila-gila. Tak payah nak gunting rambut, tak payah nak shave, tak payah fikir nak kena jumpa orang, nak kena pergi event, nak kena bersih-bersih. So saya enjoy life sekarang. Ui, banyak jauh ni. Assalamualaikum Abang Remy, Dilah Anbar. Waalaikumsalam Dilah. Happy birthday. Terima kasih banyaknya. Sebab bahagialah abang nampak 38. Elsa Marani kata Kak Mira dah ucap. Mira dah ucap. Alhamdulillah. Terima kasih Remy. Terima kasih. Wih, banyak. Oh, jauhnya. Okay, sekejap. Siapa nak cakap? Assalamualaikum salam dari Indonesia. Waalaikumsalam. Sana helwa. Bahasa Arab Sana helwa ni bahasa Arab lah. Siapa first wish birthday? Yang first wish birthday saya rasa sebenarnya saya punya assistant. Si Ju tu. Tahulah kot dia standby sebelum dia nak tertidur katnya kan. Ada drama terbaru nak keluar di TV? Ada. Bermula daripada 28 April nanti saya ada drama episod yang berjudul Bukan Gadis Biasa. Lakonan saya bersama dengan Aida Jebat, Kak Sheila Rusli, siapa lagi, Abang Zarul Amrella, Abang Ozlin, wife Johan, lepas tu Herianto, and ada few more cast lain di slot Samarinda TV3. Okay. Zaliha Jalal, happy birthday Remy. Happy birthday. Barakallah. Semoga berkah umur. Terima kasih. Makin tambah umur makin handsome. Oh, serius lah. Rasa macam kek macam busuk. Barimi, buku sedekat tu bila nak keluar dia tunggu-tunggu. Okay. Biasa cerita sejarah saya lah. Untuk melahirkan buku sedekat ni memang agak sedikit mencabar. Banyak benda yang berlaku. Ada sedikit masalah teknikal pada diri saya, masalah gangguan mental. Adalah few things yang membuatkan saya terpaksa hold sekejap. InsyaAllah saya akan cuba usahakan sedekat dan akan saya pasarkan untuk anda semua yang menyokong saya. Thank you for asking. Mesti ramai yang tertanya macam mana buku sedekat kan. Kedut kat dahi di berinja. Tak boleh. Ni Adi Hazran Haikal. Okey. Kedut kat dahi tu di berinja. Tak boleh tak. Ada juga orang nasihat saya benda-benda yang macam buat jaga ni kedut ni kat tepi ni, kat dahi ni semua. Tak, bagi saya sebab benda ni penting untuk seorang pelakon. Macam saya kadang-kadang selalu melakukan watak-watak yang lebih kisahkan cerita action ke drama ke kan. So benda ni semua saya rasa a good point untuk satu karakter, untuk satu watak. So, kalau saya jambu je, so you guys can imagine macam mana
saya nak melakonkan watak-watak yang struggle in life ataupun cerita action, kalau muka saya jambu je macam tak sesuai kan. So thank you, tak apa pun, thank you so much for the tips. Okay, jatuh lagi, aduh. Why tak terurus? Shaliziana Syahdan tanya saya. Tahu pula kak saya tak terurus kat sini ke kak? Tak adalah, ini macam ni lah. Ini nama dia santai-santai kak. Chillax, relax. Tak ada buat apa-apa ni. Tak shooting, tak ada nak meeting sangat. So please save this live, okay? Oh, tak boleh save lah. Nama pun live kan? Kalau nama live, dia kena live je. Kalau dia save, dia tak jadi live dah. Dia jadi recording. So, siapa yang nak appear dalam saya punya live, siapa yang nak tanya saya soalan masa live, is live. Kalau tidak, dia jadi recording. So, itu hari lain drama-drama Remy. Paling suka Bau Luntuk Opah dalam banyak-banyak drama film. Yang mana memberi kesan pada Remy? Mas Mahbub tanya saya soalan tuan, banyak bagi kesan. Saya banyak berlakon cerita drama cerita yang berkisahkan lebih kepada drama. Even film pun live, dia banyak cerita pasal live drama. Saya rasa setiap watak yang saya lakonkan, watak-watak tu sebenarnya menjurus ke arah daripada negatif ke positif. So banyak sebenarnya yang setiap watak yang saya lakonkan tu memberi kesan pada saya. Saya admit benda tu. Dan dia memberi impak pada saya yang sangat bagus. Dan juga ada perkara yang kadang-kadang membuatkan saya sendiri pun confused. Yelah, after one watak yang lain watak lain. Tapi semua watak-watak itu dia menjurus daripada negatif positif. As you guys can see, most of Malaysia punya project, film or drama, cerita-cerita yang selalu dipaparkan lebih berkisahkan ke arah positif kan. Macam mana negatif starting sebuah cerita tu pun, dia akan pergi ke positif in the end of the movies, in the end of the drama. So banyak benda yang saya dapat daripada sudut karakter tu sendiri. Siapa kat belakang? Macam-macam. Berpeluh ke? Taklah. Saya ada ni light ni kat sini, so dia macam nampak macam tu. Okay. Betul ke sakit? Sakit mental dek. Jangan shift sampai habis PKP. Jadi macam ni habis PKP tu kan. Panjang lah. Korang rasa PKP ni sampai bila? Rasa je. Berapa lama lagi PKP? Saya rasa sampai lepas raya daripada Ramadan tahun ni sampai ke Syawal, kita akan berada dalam Rainbow. Trust me. Okay. Lepas raya kan, Pak ni pun setuju dengan saya. Zaidah cakap, Zaidah pula. Lepas raya sampai raya lah kot. Sampai 28-4 Jeremy. Betul, memang saya, semua orang pun nak kan sampai 28 dan 24. Tapi we are talking about virus kan, the very small thing yang memang susah untuk kita semua nak elakkan. And plus lagi, ramai yang macam tak berapa ambil serius pasal COVID-19, go here and there.
sebenarnya benda tu secara tak langsung merebakkan lagi COVID-19 kan. Sebab tu day by day kita punya jumlah pesakit yang dijangkiti tu everyday increasing. So inilah minta bantuan daripada semua rakyat Malaysia juga, pada yang menonton IG Live mungkin boleh bagi tahu pada orang kat luar sana, because selagi kita keras kepala, ada yang tak nak ikut peraturan yang dah ditetapkan kerajaan, dan kes akan semakin meningkat, dan selama itu kita akan terus berada dalam PKP. Congratulations lah pada semua orang, sebab dapat merehatkan diri anda semua begitu lama kat rumah. Sampai lepas raya, yes, basuh tangan kan. Duduk rumah diam-diam. So macam mana raya? Raya ni mesti tak ada yang beli baju kan, nak raya. Raya dengan family lah, saudara mara yang terdekat. Pasal Ramadan lagi tak boleh nak shopping kan, nak beli kuih ke, nak beli makan lauk ke. Raya, kuih-kuih, terus peniaga yang jual kuih-kuih raya tu saya rasa pun memang tengah, sorry to say, sorry, so I'm really sorry for you guys, sebab saya faham mungkin ada yang rasa ralat kan, because dah prepare lama. Saya tahu sebab macam peniaga-peniaga usaha IKS ni ataupun yang entrepreneur ni, sebab saya sendiri pun pernah berada dalam situasi tu kan, 6 bulan ataupun 8 bulan sebelum datangnya Ramadan ataupun Syawal, barang semua dah siap, dah prepare. Tapi bila keadaan jadi macam ni, saya boleh bayangkan macam mana kusutnya fikiran diorang, macam mana diorang tengah cuba plan untuk cuba memasarkan produk-produk yang diorang dah prepare tu. All the best to you guys, okay? Yang peniaga ni, peniaga Imran Rosli, bertabah sunyi raya tahun ni ya. Tapi saya rasa kan, sebenarnya ini saya punya pandangan lah, pandangan peribadi saya yang you guys boleh ambil, mungkin tak boleh, mungkin ada yang tak agree. Kita sebenarnya dah tak tahu lah, either this is like macam satu balasan ke atas diri kita selepas apa yang kita dah lakukan pada bumi Allah. So pada kita kepada sesama masyarakat, even bila benda ni berlaku pun, saya tengok masih lagi ada berlaku benda-benda yang masa COVID-19 ni tengah hebat rancak membunuh setiap orang di dunia, masih lagi berlaku benda-benda yang negatif antara manusia sesama manusia. Bukan di Malaysia je, tapi dekat luar. Saya tengok kebencian merata-rata. Di Malaysia kita dekat dalam negara kita sendiri, yang berdekatan ni pun kita tengok still there. So mungkin during this time adalah satu masa yang sangat baik untuk kita semua mula renungkan, mula fikirkan tentang benda-benda yang baik. Siapa yang dalam hati tu ada rasa macam marah ataupun benci sangat pasal sesuatu dan nak meluahkannya, saya rasa tidak eloklah dengan cara marah di sosial media kan. Sebab benda tu kita nampak jelas kan,
You guys imagine kalau malam ni, hari ni kita maki-maki orang, marah-marah, besok mana ni kita tidur, besok dah kita tak ada kat dunia. Kita tak tahu kan. So gunakan masa PKP ni sebaik mungkin. Kita muhasabah diri kita, kita melihat perkara-perkara yang positif dalam setiap manusia, setiap orang. Jatuh pula. Jatuh pula kan. Dia masa untuk muhasabah diri. Betul lah kan. Sebab tak tahu, saya kadang-kadang saya ni jadi takut sebenarnya. Bukan jadi takut, saya jadi macam bila saya ada sebab lain kenapa macam saya this time saya macam tak berani lah nak pegang phone, nak go to social media. Sebab kadang-kadang bila saya buka dalam let's say Facebook ke atau Instagram juga ataupun Twitter, ada je saya tengok suara-suara kekerasan tentang sesuatu, baik kepada orang individu ataupun kepada orang, pada kerajaan ataupun mana-mana lah, mesti akan ada suara kekerasan tu. Saya rasa macam guys, come on. Now kita ni tengah menghadap COVID, which anytime aja kita tak tahu, mungkin kita adalah mangsa atau kita adalah sakit yang membawa penyakit COVID tu, which benda itu boleh membuatkan kita jadi orang yang akan tak ada the next day kat dalam dunia ni. Pak, kenapa masih lagi berlaku benda-benda macam tu kan? Renung-renungkanlah. Macam saya, okay, Raya tahun ni, Ramadan tahun ni seorang, mak saya pun dah tak bagi saya balik kampung lah sebenarnya, sebab dia takut saya bawa COVID-19 daripada KL. Dia cakap sebab Selangor dia punya jumlah pesakit tu makin lama makin meningkat, so dia tak bagi saya balik Melaka. Cuba share cabaran menjadi anak seni dan perubahan hidup sebelum dan selepas menjadi anak seni. Cabaran menjadi anak seni dan perubahan hidup. Nak cakap pasal benda seni, cabaran dia saya rasa sebab seni tu cabang dia besar. Ada orang boleh lihat benda tu, ada orang yang tak nampak benda tu. So, cabaran sebelum jadi anak seni tu, saya nak cuba proof, nak tunjuk ke orang yang all those pengkarya-pengkarya yang saya ada seni itulah cabaran dia kan. Because daripada satu fasa ke fasa yang lain, nak naik tu memang bukan benda yang mudah. Banyak benda yang saya kena lalui, and then one time saya realise it's not easy sebenarnya, sebab ada orang yang pergi ke sekolah seni untuk gain lagi knowledge pasal seni kan. Diorang ni lebih ada advantage lah bagi saya. So macam saya pula tak ada advantage benda tu semua, tak ada peluang, tak ada chance untuk pergi ke situ. Dan saya rasa benda tu adalah satu cabaran. But alhamdulillah, saya panjat and alhamdulillah. Tapi selepas tu, cabaran selepas dah dapat peluang tu, cabaran dia yang lain pula. Cabaran dia adalah untuk, saya rasa macam untuk orang faham kita punya perjuangan tu. Ada yang orang salah tafsir, ada yang orang start rasa macam benda-benda, ada yang orang kecam, ada orang pandang rendah, ada orang pandang hina, yang lain tu pula. Tapi itulah, saya tak boleh nak puaskan semua orang. Pernah satu ketika saya cuba untuk puaskan hati semua orang, and it end up saya sendiri tak happy kan. Tapi inilah cabaran dia, sebab
bagi saya anak seni ni dia terpilih sebab dia kena buat benda-benda tu, kena hiburkan orang, puaskan hati orang, dalam masa yang sama dia kena jaga hati dia. Itu cabaran dia lah. Banyak ni soalan ni. Ui, banyaknya. Ada yang menonton Remy pergi casting Puteri Gunung Ledang. Ya. Ada lah saya pergi casting Puteri Gunung Ledang. Sepatutnya saya dah memang start dah dengan rehearsal semua, tapi because of ada masalah daripada segi jadual, saya ada film yang saya nak kena shoot. So saya rasa saya tak dapat terlibat sama lah. Terima kasih pada Puan Sri Jacqueline sebab bagi peluang pada saya. Tapi itulah, bila tiba-tiba semua benda jadi rombak macam ni, film semua pun tak boleh nak shoot, and saya pun percaya dengan Puteri Gunung Ledang pun tak boleh nak proceed with their rehearsal. I don't know, maybe ada peluang pula lepas ni ke. Semuanya bergantung pada takdir, insyaAllah. Kita cuba je lah, tengok macam mana. Ni nak live pukul berapa sebab soalan macam makin banyak. Itulah tu, banyak pula soalan dia kan. Macam mana abang hadapi keadaan negatif dalam industri seni? Contoh apa ni? Macam mana abang hadapi keadaan negatif dalam industri seni? Keadaan negatif, negatif is everywhere bro. Saya rasa kalau bukan dalam bidang seni pun, in reality pun memang selalu ada benda negatif kan. So dulu saya take it as like macam cepat melenting. Dulu saya selalu marah. Dulu saya tak fikir. But after a while, tak tahulah, saya rasa bidang seni ni sebenarnya banyak mengajar saya jadi orang yang lebih berakal. Bidang seni ni juga banyak, sebab saya berjumpa dengan macam-macam orang, ramai orang, and saya perasan easily, time by time, day by day, saya start realise yang saya became wiser dalam menangani perkara-perkara yang negatif, even baik dalam industri ataupun secara personal. Saya lebih tenang, saya lebih banyak berfikir tentang satu benda daripada saya rakus sebelum tu. Happy birthday, thank you. Tak lah, saya pun nak live ni, dah pukul 11 lah. 11 lah. Nak tunggu Remy berlakon. Adik ni tanya soalan, nak tunggu Remy berlakon jadi ayah-ayah macam sesuai dah kot. Dekat luar tu, Hollywood tu, hero dia semua umur 30 lebih tau. Sebenarnya kan, Brad Pitt ke siapa ke, Joaquin Phoenix ke, because sebenarnya kalau nak jadi watak at this age lah, sebenarnya kalau kita tengok kat luar film ke kan, tahu jangan main. Okay, saya rasa macam dah banyak ni. Nyanyi sikit bang, nyanyi lagu apa? Lagu Tiga Kupang. Bila nak datang Sabah? Saya selalu datang Sabah dulu bah. Kau je yang tak pernah jumpa aku bah. Abang Remy ada rutin skincare tak? If ada, boleh share. Tak ada ni, abang ni kurang sikit. Ada nanti lah. Abang nak keluarkan produk nanti kan, abang tunjuk lah. Abang nak keluarkan produk abang nanti, abang tunjuk abang punya penjagaan skincare. Okay, lepas tu korang kena beli lah, korang kena support. Macam tu, boleh? Siapa
tolong gunting rambut. Tak ada, mana boleh gunting rambut sekarang. Tadi baru keluar dalam berita. Tak baca, tak tengok ke? Memang tak boleh. Kalau dapat berlakon dengan Tizakia lagi on start, okey, okey. Boleh je. Okay, saya ingat saya nak live sampai 11 suku je lah, boleh tak? So sekarang 11:06. Banyak ni soalan ni. So saya ada lagi a few more minutes untuk saya berada di udara bersama dengan anda. Saya sebenarnya tengah praktis juga ni untuk bercakap dengan live, sebab this is like a new normal. So new normal, mungkin kehidupan kita sekarang ni kena banyak bercakap dalam kamera je. Nak buat meeting ke, atau nak berlakon ke, so kena dekat dalam kamera macam ni, social media. So saya tengah praktis ni guys. Kalau ada yang kekurangan ke apa semua, korang kena bagi tahu lah. Kalau korang bagi tahu pun kadang-kadang mungkin saya tak ambil tahu, tapi jangan risau lah. New normal, yes, new normal. Sebab saya, korang sebenarnya nampak saya macam okey je depan kamera kan. Sebenarnya bila berlakon saya tak payah pandang kamera guys. So bila tak pandang kamera, saya okey. Tapi kalau nak bercakap macam ni, saya rasa pelik. Saya macam kena bercakap dengan orang tapi tak ada orang. So saya nervous. Ini bukan kebiasaan saya, ini bukan biasa-biasa bagi saya. Ini luar biasa. So remisa yang korang tengok sebenarnya berlakon okey. I okey. Saya memang okey kalau berlakon. Tapi kalau nak bercakap depan kamera korang agak macam sekarang ni, nak tengok kamera tu nak kena baca mesej. Nak tengok kamera ni, bulat mata ni ni korang. Tapi mata nak kena tengok mesej. Kalau in real life, bila kita tengok depan mata orang, mata turun bawah sikit pergi ke dada. Lelaki okey, tapi kalau perempuan nanti di issue bro. So banyak benda nak kena praktis ni. Takut nanti in reality bila dah terbawa kan, tengok mata, tengok ke bawah, tengok mata, tengok ke bawah, nanti orang salah interpretation. So saya tengah praktis. Okay, serious. Esok live lagi. Besok saya ingat saya nak masak. Sepatutnya hari ni saya masak. Sepatutnya hari ni saya nak buat video tutorial masak steak. Sebab hari ni birthday saya kan. So saya nak buat special untuk diri sendirilah, nak masak. Tapi tak berkesempatan. Saya rasa besok lah saya start masak. Mungkin tak boleh lah buat IG live masa masak, sebab nanti bila ada yang hangus tu nampak susah. Kantoi lah, tak nampak lah power kan. So nanti besok saya dah siap edit, saya nak buat, saya bagi IG story sikit-sikit lah. Okay, masak steak guys. Bikin vlog di YouTube dong bang. Yes, sebenarnya Dewi Nelsha, sebenarnya saya tengah mencari kekuatan untuk bercakap dengan kamera sekarang ni. So bila saya dah dapat kekuatan itu, baru saya akan boleh bercakap depan kamera langsung, maka vlognya terhasil nanti. Alright, 11:09 minit, 9, 10, 11, 12, 13, ada 6 minit lagi. Lama pula nak tunggu 6 minit ni. Hangus macam, hari tu tengok saya masak, memang hangus. Abang Remy bila nak jual kuih? Guys, thank you so much pada yang support frozen food yang saya buat hari tu. Kalau masih ada lagi siapa yang nak order frozen food tu, boleh order. Tapi nanti saya akan buat dalam IG post kepada mana yang korang nak order. Sebab saya saya tak selalu menghadap inbox dalam Instagram. So saya tak selalu nak check. Takut nanti orang ingat saya main-main pula kalau order. Tapi hari tu, mana yang order hari tu, thank you so much. Thank you. Dapat banyak good feedback pasal frozen kuih tu. Ada yang repeat order, ramai juga yang repeat order. Thank you so much. Thank you. So lepas ni siapa yang nak order kuih frozen tu,
Tunggu nanti saya buat IG story. Saya post kat siapa yang korang boleh call, and IG story apa yang korang boleh follow untuk support Kuih Frozen tu. Okay, thank you so much. Terbaik guys, baik. Mantap, mantap, mantap. Apa ni? Banyaknya berniaga bang. Makin kaya makin takut awak nak dekat. Original sedap. Mantap. Assalamualaikum Abang Remy, tak jawab dosa. Waalaikumsalam. Apakah cabaran dalam menjiwai setiap watak? Kerana bagi saya dalam setiap cerita Remy, saya melihat watak tersebut bukannya Remy, Ishak, Khalil, Helmi. Wow. Tu saya kena buka kelas ataupun satu sesi bual bicara. Panjang tu. Ni ada 4 minit ni. Nantilah kita sembang lagi pasal benda tu. Ni saya jawab yang simple-simple je. Nak dekat pukul 12 dah. Lagi sebenarnya. Wani Johari. Dia sebut nama. Awal lagi. Awal, tapi saya nak sambung baca ni. Saya tengah baca ni. Very good book. Ada Irma Fatimah? Ada Kak Irma Fatimah ke sana? Kak Irma. Halo kakakku sayang. Kak Irma. Oh, Kak Irma. Kak, sihat kak? Tak nyaut dah. Kak, saya tak boleh nak tengok ni kak. Saya masih lagi beginner ni. Saya tak boleh nak bercakap pandang ni. Ni Sengkuang punya kakak. Kak Irma sihat? Kak, saya tengok kak sekarang macam alhamdulillah, daripada satu ketika dulu saya melihat kak sebagai seorang sihat alhamdulillah. Saya melihat kak sebagai seorang yang performer kan, pelakon. Lepas tu akak dah jadi berniaga, akak dah berniaga. Lepas tu akak tolong orang berniaga, akak tolong ramai orang berniaga. Lepas tu sekarang ni kak, saya melihat akak dah pergi lebih kepada Islamik. Pakai purdah dah semua. Tinggal tak duduk Arab je lagi kak. Terima kasih kak. Akak masih ada, Kak Irma masih lagi ada dalam industri ke, ataupun dah give up ke, ataupun dah berehat ke, atau macam mana? Senyap dah. Oh kak, nak panggil lah Kak Irma ni. Oh kak, boleh panggil dia live. Pakai pudar pergi masjid je lah. Sekejap. Oh, ya ke? Tapi style kak. Okay, tak. Okay. Macam mana nak invite pakai kak, macam mana nak invite kak? Saya ni saya tengah invite Kak Irma ni. Saya tak pandai sangat buat benda macam ni. So, kak gemuk je kak. Sebab gambar ni dekat-dekat gemuk lah. Oh, tapi kak ini lain kak. Memang ini serius tembam ni kak. Ui, gila lah. Ui kak, betul lah kak tembam. Orang ajak lah. Kak sihat kak? Sihat lah, alhamdulillah. Kak Umi apa khabar? Dia aku adjust supaya aku tak nampak gemuk. Adjust tudung supaya tak nampak gemuk tu. Tutup sikit. Tutup macam ni lah. Kak, apa projek lepas ni kak? Tak ada shoot dah? Macam mana nak shoot drama, Remy oi? Kenapa? Quarantine ni duduk kat rumah je lah. Habis lepas PKP tak ada? Ha? Rumah Karya Citra. Masih lagi buat drama lah. Let's do it. Saya tengok akak senyap aja, saya pun malas ni. Abang Jo je selalu tag saya. Abang Jo je rajin tag. Ya ke? Tak adalah. Mana senyap buat drama sikit.
Assalamualaikum semua yang bersama Remy Isyak itu yang meminati dan memuja hero Malaya saya tu. Sudah Macam dah tak ada dah lah. Oh, macam tak ada lah. Pujaan kanda lah. Remy, Filem. Ya. umur berapa umur? Alhamdulillah hari ni saya mencecah 25 tahun Kak. Tua Remy, 25. kahwin bila? Kahwin. Tengok Tak sibuk. Kak. Saya Nak kahwin bila? Apa nama tu? Apa dah? Hey. Apa ni Kak? Saya punya best friend masa dekat Italy tu. Siapa tu? Ain. Ain. Tak apalah. Bye lah. Bye. Hai Citra. Ain. Citra dah ingat dah. Entah, tak aci lah apa ni. Nampak lah. Ada Abang berubah sikit tu. Faham. Ha? Ain nak kahwin dengan abang. Tu mama tanya bila nak kahwin. Tanyalah Ain nak kahwin dengan abang tak? Bye. Ai, Hai bau. lagi. Tolong sweet. Kencing tak atur semua 14 tahun. Bukan apa? Akak tengah Saya nak buat sebenarnya dah apa nak habis ni. Kak. Ha? Okey lah. Kak raya. Akak pun tengah ada Raya kerja. macam mana? Ha. Raya macam mana? Tak adalah pergi buka lagi. Saya memang tak ada kampung, duduk KL je lah raya. Tak apalah, saya pun dah Tak. biasa duduk rumah, tak ada masalah. Tak. No, sorry. Bukan raya Kak. Ni, Ramadan. Akak tak ada berniaga mana-mana tak? Ni. Mestilah berniaga. Lepas tu, siapa yang nak berniaga, disebabkan kat dalam tu ada siapa nak berniaga, terutamanya usahawan-usahawan Melayu, kalau nak masuk Jaya, nak masuk Tesco tu kan mahal. Nak kena bayar, SKU fees ke apa semua. Tapi ni kita ada satu Malakat Mall dekat Cyberjaya untuk Dah SME. Dah buka dah? Malakat Mall. Free. For free kan? Yang berniaga kan? Free. Tapi sekarang ni PKP Kak. Maksudnya dah Ramadan buka memang dah. tak ada kan? Dah buka dah. Still going on. Bukanlah kita nak beramai-ramai, hantar barang je, setakat hantar barang tak ada masalah. Lepas tu untuk selebriti pun kita akan ada celebrity corner. Oh. Untuk produk-produk selebriti. Jadi awak ada produk kan, Remy? Dah tak ada dah Kak. Alhamdulillah dah tak ada dah. Tak ada produk? Alhamdulillah dah relax dah sikit lah. Bukan tak. Rehat sekejap Kak. Rehat. Kalau ada produk awak masuk kat Malakat Mall tu, ya? Okey lah. Ni orang yang dengar ni semua, siapa yang nak masuk pun boleh Kak? Boleh, pergi je kat Malakat Mall, dekat tepi Malakat Mall tu dia ada SME punya kedai, satu tulis SME tau. So pergi kat situ bawa produk, tunjuk kat diorang. Nanti diorang tengok produk tu. Sesuai diorang akan ambil. Okay, ini memang kita nak tolong orang-orang Melayu kita supaya walaupun ada quarantine tapi diorang masih juga boleh buat duit. Okay. Kalau tak ada quarantine pun memang Malakat Mall ni khas untuk kita bantu usahawan-usahawan Melayu khususnya. Okay? Tak ada sewa ke apa semua kat situ? Ada? Tak payah bayar. Serius lah? Niaga apa tak payah bayar sewa? Dia akan ambil persen daripada jualan tu. Oh, okey. Ada. Jadi kita pun tak tanggung risiko. Faham? Faham. Okeylah Okey, Remy, malah nak cakap dengan awak dah. Awak hutang saya satu drama tak berlakon-berlakon lagi. Ingat kalau saya mati saya tak halal dunia akhirat tu. Baik. Kau jangan nak buat tersenyum-senyum manja kat situ Okey. Ingat aku punya drama kau tak settle lagi dengan aku. Masalahnya saya makin lama makin tua ni. Nak menunggu skrip Lelaki Melayu Terakhir tu, saya rasa by that time saya semua dah putih dah ni Kak. Okey, nanti insyaAllah kalau ada apa-apa kita calling-calling. Bye Remy, Assalamualaikum. Take care. Waalaikumsalam. Duduk rumah, jangan berayap. Take care. Ain. Ingat dah Ain, Citra, bye. Ingat umur dah 25 tahun, dah tua. Bye. Cepat-cepat cari kekasih hati. Bye.
Tu Elma Fatimah, kakak saya. Kadang-kadang dia jadi kakak, kadang-kadang saya rasa macam saya ni anak tiri. Itulah Elma Fatimah. Tapi apa pun saya banyak sebenarnya berlakon dengan dia. Saya tak, relationship saya dengan Kak Irma ni lain sikit. Dia tahu saya boleh terima kalau dia bising-bising macam mana sekali pun, tak tahu bonding dia selain sebab saya rasa dia punya apa yang dia kata semua ikhlas, dan saya boleh take it as someone yang sayang kita. Alright guys, saya pun dah tak boleh lama dah ni. Saya nak berehat, saya pun ada nak buat. Terima kasih pada siapa yang menghadirkan diri ke dalam IG live saya, bagi saya peluang untuk praktis cakap depan kamera ni. Stay safe guys. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua stay strong dalam menghadapi COVID-19 ni. Stay at home. And yes, as semua orang tahu, kita deadline, we must meet. Alright, take care. Assalamualaikum.